Uli untuk perkongsian yang terakhir. Terima kasih saudara Kerusi Majelis, saudara tuan rumah Singkuy, Puan Catherine, tuan-tuan, kalau boleh kita di sini sama-sama kita selepas ini kita berdialog mengenai budget. Jadi saya tertarik dengan ucapan saudara Singkuy tadi. Selalunya Anwar Ibrahim itu dia bercakap 1 jam, dia pun boleh cakap 1 jam. Jadi tuan-tuan, sebagai seorang guru sejarah, saya pernah jadi guru sejarah sebagai seorang penulis. Dalam politik, orang dusun tidak perlu kita ajar politik. Sebab orang dusun dia tidak masuk politik untuk cari makan. Dia tidak masuk politik untuk dapat proyek. Dia tidak masuk politik untuk dia jadi pangsa subsidi. Orang dusun nih tuan-tuan, dia sudah mula-mula dia masuk parti UNKO. Selepas UNKO dia masuk APKO. Kenapa dia mau ada parti politik? Sebab bangsa yang mula-mula sedar tentang hak dan kuasa politik ini adalah bangsa Kadazan Dusun di Sabah. Bangsa Kadazan Dusun ini tuan-tuan, dia tahu hak mereka. Dan dia gunakan politik ini bukan untuk mencari kekayaan, walaupun ada setengah-setengahnya mengambil kesempatan dengan majority, dengan beberapa orang dusun yang boleh mereka tipu hela mencari pengaruh di kalangan orang dusun dan mengambil kesempatan. Selepas menyertai UNKO, orang dusun masuk USNO. Masuk USNO bukan karena ada orang suka dengan USNO, pasal UPKO karena bubar. Selepas itu mereka masuk Berjaya, lepas Berjaya mereka masuk PBS, lepas PBS mereka bertempiaran nggak tahu kemana. Saya cakap begini tuan-tuan karena saya mengkaji perjuangan kaum Kadazan Dusun. Kaum Kadazan Dusun masuk politik, satu saja mereka perjuangkan, yaitu mempertahankan hak negeri Sabah daripada dijajah oleh Kuala Lumpur. Itu dari awal mereka pertahankan. Apabila Tunku bawa gagasan Malaysia tahun 61, Donald Stephen tidak setuju, J.S. Sundang tidak setuju, Sedomon tidak setuju, Peter Majuntin tidak setuju. Semua pemimpin Kadazan Kristen tidak setuju, termasuklah di Sarawak. Stephen Kalumnikan tidak setuju, Ong Ki Hui tidak setuju, Temenggung juga tidak setuju. Yang setuju masuk menyertai Malaysia ini hanya Tun Mustafa. Tun Mustafa setuju masuk tanpa syarat. Jadi kita harus paham kenapa orang Kadazan tidak setuju. Akhirnya selepas hampir 50 tahun barulah kita tahu sekarang kenapa orang Kadazan dari dulu tidak setuju menyertai gagasan Malaysia. Saya dalam Facebook saya masukkan 2 hari lepas. Jumlah penduduk Sabah 3.120.000. Kaum Kadazan Dusun yang asalnya 33%, sekarang hanya 17.2%. 555.000 Kadazan Dusun di Sabah, lebih kurang 206.000 orang Bajau atau 14%. Tetapi pendatang dari Filipina, pendatang daripada Indonesia jumlahnya 896.000. Itu adalah banci penduduk. Maknanya 30% penduduk Sabah sekarang bukannya orang asal. Orang Bajau 14%, kalau campur dengan orang dusun jumlahnya 31%. Kita hanya lebih 1% saja daripada kaum pendatang Filipina dan Indonesia. Kalau jangan lagi disebut juga dalam banci itu ada lebih kurang, maaf ya, ada lebih kurang 100.000 orang Melayu, 5.7%. Dari mana ini Melayu? Di Kota Blut pengundi Melayu 4.506 orang, pengundi Iranun 4.244 orang. Bagaimana Melayu lebih banyak daripada Iranun? Jadi ini ya puncanya kenapa dari awal orang dusun tidak mau menyertai Malaysia. Akhirnya orang dusun menyertai Malaysia
selepas Lee Kuan Yew memujuk Donald Stephen, memujuk Stephen Kalungnikan, memujuk Solomon, dan British setuju selepas Kuala Lumpur bersetuju untuk menghormati perkara 20 poin. 20 poin sepatutnya dipatuhi dalam Malaysia Agreement yang ditandatangani di London pada tahun 1963, yaitu pada bulan Julai 1963. Jadi tuan-tuan, terbukti orang Kadazan Dusun tidak masuk politik karena menyokong dasar Kuala Lumpur. Orang Kadazan Dusun yang sekarang ini, yang di dalam UMNO, dalam Barisan Nasional, kita jangan terus kata mereka tidak ada semangat perjuangan. Barangkali mereka masih belum kita beritahu, kita belum campaign, belum bisikkan pada mereka, ini adalah negeri kita, ini adalah hak kita, dan kita harus bisik sama mereka. Dulu janji British kepada Tunku Abdul Rahman, saya sedia terima Sabah untuk masuk Malaysia, menyertai Malaysia dengan syarat orang Kadazan Dusun jadi ketua menteri. Itu sebab pada tahun 1963 ketua menteri ialah Tun Stephen. Tetapi apa yang berlaku pada tahun 65, apabila Singapura keluar, Tun Stephen bantah. Dia kata, kenapa Singapura keluar, kami tidak dibawa berunding, sedangkan Sabah dan Sarawak ini masuk karena pujukan daripada Lee Kuan Yew. Apabila Donald Stephen pergi Kuala Lumpur buat bantahan, dia diminta berhenti 24 jam letak jawatan. Ditukar Donald Stephen dengan Peter Low. Peter Low pada masa itu Menteri Hal Ehwal Sabah di Kuala Lumpur, diminta balik ke Sabah sebagai ketua menteri untuk 2 tahun. Tuan-tuan, bermula daripada situlah Kuala Lumpur mula sanksi dengan politik kaum Kadazan Dusun. Maka itu untuk mengelakkan undi kaum Kadazan Dusun ini banyak, maka dipecah-pecahlah kawasan undi pada tahun 1998 kalau saya tidak silap. Dulu DUN ada 20, sekarang Kadazan Dusun DUN dia lebih kurang 17 daripada 60. Begitu juga kursi parlimen, mungkin kaum Kadazan Dusun sekarang tinggal dalam 11 ataupun 14 kursi. Semakin hari semakin kurang. Jadi tuan-tuan, kalau kamu mau selamatkan bangsa kamu, kalau kamu mau selamatkan tanah air kamu mau selamatkan negeri Sabah, tolonglah, ikutlah apa yang diperjuangkan oleh kaum Kadazan Dusun, pemimpin Kadazan Dusun dari dulu. Apa yang diperjuangkan oleh Donald Stephen, apa yang diperjuangkan oleh Solomon, apa yang diperjuangkan oleh J.S. Sundang, kita menjunjung. Sama-samalah kita menolak penjajah UMNO ini daripada negeri Sabah. Jadi saya setuju dengan Singkui tadi, dia bilang itu jipun kejam. Sebenarnya tuan-tuan, saya pernah cakap, saya lebih rela kalau Sabah ini diperintah oleh British atau jipun daripada saya diperintah oleh penjajah UMNO. Sebab mereka ini lebih jahat daripada British dan juga orang Jepun. Jahat orang ini berpura-pura nampak baik. Sebab itu bila saya cakap berdebat dengan Datuk Rahman baru-baru ini pasal pajak, saya menyentuh sedikit mengenai kenapa orang Sabah harus berubah. Orang Sabah harus berubah selepas 50 tahun kita merdeka. Karena sekarang ini kita telah ada pemimpin dari Kuala Lumpur yang sanggup memulihkan hak kita dalam perjanjian Malaysia 1963. Ada juga parti-parti seperti Star yang cakap di kampung sana sini, cakap perjanjian 20 perkara, bercakap soal Malaysia Agreement. Tapi diorang itu hanya bermain emosi saja. Mereka tidak boleh memerintah, tidak boleh menawan Putrajaya. Star ini 1 kursi pun tiada.
Pakatan Rakyat ada 82 kursi, ada 300 lebih kursi adun seluruh Malaysia. Jadi kita mau tambah. Stani tidak ada kursi roda ada, tapi kursi di parlimen tidak. Bukan kita tidak sokong, sepatutnya STA menyokong kita. Sebab kalau benar perjuangan STA itu untuk menuntut perkara 20, perkara 20 sudah ada dalam buku jingga. Datuk Seri Anwar kata, jika Pakatan Rakyat pemerintah, perkara 20 akan dipulihkan semula, dan juga Malaysia Agreement akan dipastikan tidak ada syarat-syarat yang dilanggar dalam Malaysia Agreement. Sebab itu tuan-tuan, ini dalam budget, ini bukan saya yang cakap, ini semuanya dalam budget. Baru-baru ini saya membentang budget, bukan membentang, saya berdebat dengan Datuk Rahman di Palace Hotel mengenai budget Pakatan Rakyat. Pertama sekali saya ingin beritahu tuan-tuan perkara pokok, yaitu royalti minyak. Royalti minyak ini kenapa Tun Fuad dan Tun Mustafa tidak setuju? Mula-mula tidak setuju di Tun Fuad, Tun Mustafa, minta maaf. Tahun 75 Tun Mustafa dalam perhimpunan USNO di bangunan Dewan Masyarakat, dia baca satu kertas kerja, kaji semula kedudukan Sabah dalam Malaysia. Tahun 75 dia membaca kertas kerja ini karena tidak setuju dengan Akta Pembangunan Petroleum. Akta Pembangunan Petroleum ialah hanya memberi 5% kepada negeri Sabah, negeri-negeri pengeluar minyak. Tun Mustafa kata ini sudah bercanggah dengan Malaysia Agreement. Sebelum Akta Petroleum, Sabah mendapat 12,5% daripada share. Kita mendapat royalti sebanyak 12,5%. Itu daripada syarikat orang putih. Kenapa pula daripada syarikat Petronas, syarikat negara kita sendiri, kita dapat 5%. Maka Tun Mustafa berunding Tun Razak. Tun Razak kata, bagaimana Tun, berapa kau minta? Dia kata sekurang-kurangnya 45%. Sebab pada masa itu Aceh dapat 45%. Aceh Indonesia. Tun Mustafa ingat Tun Razak sudah setuju. Dia balik Kuala Lumpur, dia buat parti berjaya. Dia cakap Tun Mustafa mau jadi sultan, Tun Mustafa macam-macam, Tun Mustafa itu, Tun Mustafa mau ikut Filipina dan sebagainya. Lalu dilawan Tun Mustafa sehingga kalah USNO. Jadi itu semasa Tun Mustafa. Lepas itu semasa semasa Tun Fuad Steven pada tahun 76, pagi-pagi Tun Fuad ini sepatutnya menandatangani perjanjian royalti minyak di Pulau Labuan. Tetapi Tun Fuad tidak mau sign 5% karena dia kata 5% tidak cukup, saya minta sekurang-kurangnya 20%. Jadi kalau juga Tunku Razali paksa saya sign, boleh, dengan syarat saya bawa perkara ini ke Dewan Undangan Negeri Sabah. Maka pada petang itu dia balik, kapal terbangnya jatuh, dia terhempas. Isu royalti minyak tidak pernah dibawa ke Dewan Undangan Negeri Sabah. Dia meninggal pada 6 hari bulan 6 1976. Pada 14 hari bulan 6 Datuk Haris yang disaksikan oleh Tan Sri Pairin Gitingan sign royalti minyak 5%. Jadi Pakatan Rakyat tuan-tuan dalam buku jingga telah berjanji untuk menambah royalti minyak daripada 5% kepada 20%. Kamu tahu berapa itu 20%, berapa itu 5%? Tahu? 5% apa kita cakap tadi tentang apa ini cukai kelapa sawit dari kerja negeri dapat 2 bilion. Kelapa sawit lagi banyak daripada minyak. Sedangkan minyak itulah negara Malaysia ini bikin KLCC, bikin Putrajaya, bikin lumba kereta sana sini. Kampung Suang Pugur punya jalan raya, dorang lupa, dorang bikin lumba kereta. Formula 1, jalan Kampung Tembetuan dorang lupa, dorang bikin semuanya mewah-mewah di Kuala Lumpur. Dia lupa minyak itu daripada bumi kita. Orang Sabah dia tidak minyak. Dia buat satu hospital, dia panggil Prince Port Hospital.
di Jalan Turazak, nilainya lebih 500 juta untuk VVIP, siapa sakit diantar dengan helikopter. Itu adalah daripada duit Petronas. Royalti minyak kita hanya 1 bilion daripada 431,6 bilion yang sudah diambil oleh Kuala Lumpur daripada hasil minyak di Sabah. 20% kalau ditambah tiap-tiap tahun, kita akan dapat lebih kurang 3 hingga 4 bilion. Itu pada kadar sekarang. Baru-baru ini, menurut Tan Sri Ibrahim Nurdin, kita punya pakar ekonomi, ada dijumpa 6 telaga minyak di kawasan Kota Belud yang akan mengeluarkan lebih kurang 200 hingga 300 ton sehari. Bermakna jika Pakatan Rakyat memerintah, jika kita menawan Putrajaya, pada tahun hadapan selepas itu kita akan mendapat antara 12 hingga 15 bilion ringgit, yaitu 20% royalti. Tapi kalau BN itulah 1 bilion itu tuan-tuan kita dapat. Jadi ini saya mau beritahu tuan-tuan, amat penting. Sebab saya kadang-kadang saya malu apabila Najib baca budget di TV 3. Dengan ini saya mengumumkan rakyat Sabah dan Sarawak mendapat tangki air 1 Malaysia berjumlah 40.000 untuk sambut air hujan. Malu. Kita ini bukan negeri yang dijajah tuan-tuan. Kita berfungsi untuk Malaysia. Kenapa orang Sabah dan Sarawak dibagi tangki air? Kenapa tidak bagi tangki air di Kedah, bagi tangki air di Kelantan, di Selangor? Sepatutnya pipe air kita dapat. Sebab pipe minyak kita senang-senang dorong bawah. Jadi kamu berpikirlah, terutama kaum kerajaan dusun yang dari dulu kamu menentang penjajahan Kuala Lumpur. Bukan kamu menentang karena kamu setakat menentang, karena kamu tahu Kuala Lumpur akan menipu dan menganiaya kita. Jadi antara lain budget itu juga saya ingin sebut di sini, kalau Pakatan Rakyat memerintah, kita akan memberi setiap pelajar yang masuk universiti, hari ini dia dapat tawaran universiti, kita akan bagi 2.000 ringgit. 2.000 ringgit kepada keluarga yang pendapatan kurang daripada 3.000. Siapa-siapa yang pertama kali kawin, saya tengok sini semua yang sudah kawin, yang pertama kali kawin akan diberi 2.000 ringgit. Nah, cukup untuk belanja. Kemudian anak-anak yang baru lahir kita akan bagi 200 ringgit. Wanita-wanita, kamu dengar di sini, kerajaan Pakatan Rakyat akan bagi kamu tiap-tiap tahun 600 di bawah caruman wanita nasional. Tiap-tiap tahun. Jadi kalau laki kamu sakit, laki kamu tiba-tiba hilang tak jumpa, ataupun bercerai-berai, duit itu kamu boleh ambil untuk kegunaan kamu sebanyak 600 ringgit untuk wanita saja. Lelaki minta maaf, belum ada. Jadi kemudian lepas itu kerajaan Pakatan Rakyat juga negeri Sabah akan membagi 1 gas tiap-tiap bulan, 1 gas ada isi, bukan kosong. Kita juga akan bagi 20 kilo beras. Setiap bulan kita bagi 2 kampit sebanyak 10 kilo, sebanyak 20 kilo. Jadi kita juga membagi air pipe yang percuma. Sekarang ini yang percuma air hujan saja, sebab belum ada pipe. Jadi kita akan memberi air pipe percuma di bawah 20 meter padu, yaitu dengan kos 60,6 juta ringgit. Ini telah dibuat di Selangor, jadi kita juga akan buat di Sabah. Jadi banyak sangat yang kita akan beri kepada rakyat Sabah. Antaranya ialah pelaksanaan gaji minima. Pelaksanaan gaji minima di Sabah 1.100 ringgit di bawah Pakatan Rakyat. Dalam Barisan Nasional gaji minima 900 di Semenanjung, 800 di Sabah. Sedangkan di Sabah barang-barang lebih mahal daripada di Semenanjung. Jadi tuan-tuan, selepas ini saya akan duduk di sini. Siapa yang ada persoalan mengenai budget, saya akan sedia menjawab.
Di peringkat nasional, tujuan budget kita ialah untuk mengurangkan kos sara hidup. Pendapatan yang sama, tetapi harga minyak akan diturunkan, harga kereta sekurang-kurangnya kalau hari ini kita beli kereta 10.000, kata rakyat pemerintah harga kereta tinggal 6.000, 40% akan kurang. Harga rumah juga akan turun sebab kerjaan akan memberi lebih kurang 3 bilion untuk sektor pembinaan rumah. Jadi banyak sangat kalau saya baca satu persatu. Jika ada kemuskilan, tuan-tuan, saya minta tuan-tuan bertanya dengan saya, sebab saya telah dipertanggungjawabkan dalam parti PKR ini untuk jaga budget. Jadi dengan ini saya amat berharap sebagai orang lama dalam politik, tuan-tuan bawa maklumat ini ke kampung, bercakap dengan orang-orang UMNO, kita jangan bermusuh, kita jangan buat sempadan. Kalau yang lakinya masih lagi UMNO tuh, kau pura-pura lah jual mahal sedikit supaya dia masuk kita punya parti. Itu saja, sekian, terima kasih banyak.